Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. 弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 很高兴今天早上我们还可以积极在一起来赞美敬拜上帝。 Ya, saat ini banyak jemaat tidak hadir karena sibuk mempersiapkan Imlek. 很多会友今天早上不能参加聚会，因为要预备迎接春 Ya, 节。 sehingga ada juga yang ibadahnya sore hari, 有一些呢将在下午参加聚会， tapi juga ada yang ibadahnya online. 也有一些参加线上的聚会。 Ya, tapi kita bersyukur kita semua boleh berkumpul beribadah bersama-sama. 感谢上帝，我们可以积极在一起来赞美敬拜他。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema, hidup berkelimpahan dari Tuhan. 今天我们要思想一个主题，就是从主而来的丰盛生命。 Yang diambil dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 13. 取自诗篇65章1到13节。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami butuh firman Tuhan, menolong kami, membimbing dan menuntun di dalam seluruh kehidupan kami. Khususnya ketika kami memasuki tahun yang baru, Tuhan pimpin kami, berikan kami hikmat bijaksana daripada Engkau untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, berkelimpahan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kedua hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Beberapa waktu terakhir ini banyak orang muda tergiur dengan berita yang ada di media sosial. 近来的这段时间呢，有很多的年轻人对社交媒体的一些新闻吸引了。 Modal 1 juta mendapatkan 100 juta. 100万的资本可以变成1亿， Cuan cepat dengan kripto. 用加密货币快速赚钱。 Ikuti 5 saham ini pasti akan naik. 跟着买这5只股票，一定会上涨。 Banyak yang juga ikut-ikutan tanpa belajar, tanpa mengerti resiko mereka mengikutinya. 很多人呢，他们盲目跟风，也没有学习过程，也不明白其中的风险。 Ya sebagian memang untung, 或许有一些人真的是获利了， tetapi tidak sedikit keuntungan mereka hanya bersifat sementara. 但是这些人的利润只是短暂的。 Banyak juga di antara mereka yang stres, 很多人面对压力、 kecewa, 灰心失望， dan bahkan juga kehilangan arah kehidupan. 甚至迷失了生命的方向。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mereka berharap supaya dapat cepat kaya. 他们每个人都希望能一热暴富， Tetapi akhirnya yang terjadi adalah mereka cepat hancur. 但是他们的结果就是快快的毁灭。 2 hari lagi kita akan merayakan perayaan Imlek. 再过2天，我们就要迎接新年了。 Menurut tradisi orang Tionghoa, tahun ini tahun apa? Tahun Imlek ini tahun apa? Tahun kuda. 按照我们农历新年呢，今年是马年， Nah, kuda apa? Kuda apa? 什么马呢？ Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini tradisi Tionghoa ya. 亲爱的弟兄姐妹，这就是华人的习俗。 Ketika perayaan Imlek, apalagi tahun kuda, banyak orang menyebutnya Matao, Cengkong. 当我们迎接农历新年，尤其是马年的时候，我们经常会讲马到成功。 Iya, seakan-akan kalau terjemahan bebasnya, tahun kuda datang, keberhasilan cepat hadir. 如果我们要直接翻译的话，就是马一到呢，我们就立刻成功了。 Atau istilah lain, masang cengkong. Atau segera sukses。 Iya, pepatah ini merukiskan sebuah kerinduan manusia. 这描述了人的渴望， Cepat berhasil, 要快快的有成就， cepat berlimpah, 快快的富裕， cepat mapan. 也快快的安定下来。 Nah, sekarang numpang tanya. 那请问，
orang Kristen boleh nggak mengharapkan keberhasilan dan kelimpahan? 基督徒可以盼望获得成功、获得丰盛吗？ Orang Kristen boleh nggak mengharapkan keberhasilan dan kelimpahan? 基督徒可以盼望获得丰盛、获得成功吗？ Boleh tidak? 可以吗？ Boleh tidak? 可以吗？ Ya, saya yakin dan percaya semua kita kalau dalam mulut katakan tidak boleh, dalam hati pasti katakan boleh, gitu ya. 我相信，如果有人嘴上说不可以，心里也是说可以 Ya 的。 jelas jawabannya boleh. 答案确实是可以。 Yang jadi permasalahan adalah 问题是在 bukan pada kelimpahannya. 不在于丰盛本身， Tetapi yang menjadi masalah adalah orientasi hati kita. 但是问题出于我们内心的取向。 Kalau kelimpahan dunia menjadi tujuan utama kita, 如果世上的丰盛成为我们的主要目标， maka tanpa kita sadari, kita menjadikan Tuhan sebagai alat. 那么不知不觉我们就把上帝当成了工具。 Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, 所以当我们来到上帝的面前， sebenarnya bukan oleh karena Dia, 不是因为他是上帝， tetapi yang kita bisa dapatkan dari Dia. 而是因为我们可以获得什么。 Ini orientasi yang salah. 这是一个错误的取向。 Alkitab memberitahu kepada kita, 圣经告诉我们说， kelimpahan sejati dimulai daripada relasi kita dengan Tuhan. 真正的丰盛是从我们与神的关系开始， Bukan pada apa yang hasil kita kejar. 而不是从我们所追逐的结果开 Nah, 始。 Mazmur 65 yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, 今天我们将要思考的诗篇第65篇 ini adalah Mazmur nyanyian syukur daripada Daud. 是大卫的赞美诗， Oleh karena pemeliharaan dari Tuhan. 因为上帝眷顾了他， Baik itu di dalam pengampunan dosa 无论是赦免他的罪孽， maupun berkat oleh karena hasil panen yang berlimpah. 或者他获得了丰盛的收成。 Mari Bapak Ibu Saudara kita akan melihat ada 3 kebenaran di dalam Mazmur 65 ini. 来，我们来一起看诗篇65篇的3个真理。 Poin yang pertama, 第一个真理， mengenal Tuhan yang mendatangkan kelimpahan. 认识那位带来丰盛的上帝。 Kita akan membaca Mazmur 65 ayat 1 sampai 3, kemudian 5 sampai 6. 我们将一起读诗篇65篇1到3章，然后5到6 Mari 节。 kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian bagi mula puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepada mula orang membayar najar. Engkau yang mendengarkan doa, kepada mula datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Ayat ke-5 dan ke-6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. 诗篇65章1到3节，神啊，在西安人都等候赞美你，所许的愿也要向你偿还。听祷告的主啊，凡有血气的都要来救你。罪孽胜了我，至于我们的过犯，你都要赦免。诗篇65章5到6节，拯救我们的神啊，你必以威严秉公义应允我们。你本是一切地级和海上演出的人所依靠的。你既要以大能束腰，就用力量安定诸山。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam poin-poin kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ada berkat rohani yang penting untuk kita sama-sama pelajari. 从我们今天想要思考的这些真理，我们将要学习一些属灵的部分。 Mazmur ini adalah Mazmur syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas panen dan juga atas alam. 这首诗篇呢，是一首感恩的诗，就是要感谢上帝对大自然和丰收的供应。 Yang melukiskan bahwa segala kelimpahan yang diperoleh pada waktu itu oleh karena tangan Tuhan. 他要描绘
一切所有的丰盛都来自于上帝恩典的手。 Dan perhatikan baik-baik, 请大家注意， Daud memulai nyanyiannya bukan dengan cerita panen dan hasil. 大卫开始他的诗篇，不是讲述丰收或者雨水。 Daud memulainya dengan memperkenalkan siapa Tuhan itu. 大卫开始他的诗篇，以介绍上帝是谁。 Ini mengingatkan kita waktu kita merayakan Imlek. 这提醒我们，当我们庆祝春节的时候， Maka yang paling kita suka tulisannya adalah tulisan Fu, 我们最喜欢的就是福这个字， yaitu berkat atau kebahagiaan. 就是福分或者喜乐、快 Kalau 乐。 kita perhatikan huruf Fu, 如果我们仔细看福这个字， 有一 有一字， ada satu, 有 有 一， 口, 然后有一个口字， ada mulut, 就是代表我们的口。 ada apa lagi? 还有什么呢？ Ada apa lagi? Ada tian. 然后有田这个字， Tian artinya sawah. 田就是田地的意思。 Iko tian. 这是satu mulut dan Ya. sawah. Nenek moyang kita dulu pekerjaannya adalah berladang atau bersawah. 我们以前的祖宗呢，他们的工作就是在田地工作。 Nenek moyang kita orang Indonesia adalah pelaut. 我们印尼人的祖先呢是在海上工作的， Tetapi nenek moyang kita orang Tiongkok adalah bertani. 但是在中国呢，我们的祖先呢是在田地里工作的。 Oleh sebab itu, oleh karena pekerjaan mereka, 因为他们工作的缘故， mereka butuh berkat. 他们需要从上帝的福分。 Nah, kalau kita perhatikan di dalam huruf Fu, 如果我们看福这个字， di depan ada sebuah lambang. 前面有一个记号， Ini bahasa Mandarin cukup unik. 中文呢是很特别的。 Di depan ada lambang yang menunjukkan arti daripada huruf ini berhubungan dengan apa. 通常中文呢前面是描述后面那部分代表什么。 Ada yang berhubungan dengan tangan, lambang tangan. 如果跟手有关，就有手 Maka 字 tulisan 旁。 ini, aksara ini berhubungan dengan yang namanya tangan. 那么这个字的意思是和手有关的。 Ya, kalau ada lambang air, 如果有水字旁， maka tulisan ini berhubungan dengan air. 那么这个字和水就有关 Ya, 系。 kalau ada lambang api, 如果有火字旁， maka tulisan ini berhubungan dengan api. 那么这个字跟火就有 Nah, 关 kalau 系 kita。perhatikan huruf Mandarin Fu, 如果我们仔细看福这 ada 个字， sebuah lambang di depan. 它前面有一个记号。 Ya, untuk menghemat waktu saya tidak lagi menunggu. Fu itu di depannya adalah lambang Shen Zipang. 福的前面就是神字旁， Itu adalah lambang Tuhan. 代表了上帝。 Nenek moyang kita dulu orang Tiongkok sudah tahu. 我们从前在中国的祖先就已经 Demi 知道， sebuah mulut untuk bekerja di sawah, 为了一口饭在田里工作， supaya mereka diberkati, 好让他们被祝福， mereka juga butuh Tuhan di depan. 他们也需要上帝带领他们。 Nah, Bapak Ibu Saudara, ini aksara Mandarin yang perlu kita ketahui. 这是我们需要认识的一个中文字。 Demikian juga Daud. 大卫也是如此。 Ketika dia bernyanyi merayakan panen yang berlimpah. 当他唱诗歌庆祝他丰盛的收成， Dia tidak memulai dengan hasil panen. 他不以他的收成开始， Tetapi dia mulai nyanyiannya dengan pujian kepada Tuhan. 但是以赞美上帝开始。 Ada 3 atribut Tuhan yang disebutkan Daud dalam nas Alkitab firman Tuhan ini. 从刚才我们读的经文，大卫描述了上帝有3个属性。 Yang pertama, Allah yang mendengar doa. 第一就是听祷告的上 Ini 帝， ayat kedua. 这就记载在第2节。 Kemudian kalau kita memperhatikan baik-baik, 如果我们仔细观看， dalam bahasa aslinya, frasa engkau mendengarkan doa, ini artinya somea tefila, yang artinya pendengar doa. 在他的原文听祷告的主，他的字面意思是祷告的听者。 Itu artinya bahwa Allah yang kita sembah aktif mendengar seruan doa umatnya.
这代表我们所敬拜的上帝是主动聆听他子民祷告的上帝。 Tuhan yang mencondongkan telinganya mendengar seruan doa umatnya. 他主动的垂听他子民的呼求， Sama seperti yang disampaikan oleh John Wesley. 就好像约翰卫斯理说的， Doa bukan mengubah Allah, 祷告并不是要改变上帝， tetapi doa mengubah orang yang berdoa. 但是祷告改变祷告的人。 Apa tujuan kita berdoa? 我们祷告的目的是什么呢？ Tujuan kita berdoa bukan mengubah kehendak Tuhan. 我们祷告的目的不是为了要改变上帝的 Tujuan 旨 kita 意， berdoa adalah 我们祷告的目的 agar kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 好让我们可以按照上帝的旨意行事。 Ketika kita berdoa, 当我们祷告的时候， kita masuk di dalam relasi yang intim dengan Tuhan. 我们进入与上帝的亲密关系。 Dengan kita berdoa, 透过我们的 kita 祷告， mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. 我们在上帝的面前承认我们的软弱。 Dengan berdoa, 透过祷告， kita bergantung kekuatan yang daripada Allah. 我们依靠来自上帝的大 Bapak 能。 Ibu Saudara, ini hal yang harus kita pahami. 亲爱的弟兄姐妹，这是我们必须明 Saya 白的 sudah 事。 sering mengatakan kalimat ini. 我经常对大家说， Agar kita membangun rumah di atas landasan dasar yang kokoh. 我们必须要把我们的房子建在稳固的磐石上。 Alkitab memberitahu kita membangun rumah di atas batu. 圣经告诉我们要把房子建在磐石上， Inilah tujuan kita juga belajar kebenaran firman Tuhan. 这就是为什么我们需要学习上帝的话语， Supaya kita bisa terus berdoa. 好让我们可以继续的 Supaya 祷 kita 告， bisa terus melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan. 好让我们可以继续行出上帝所告诉我们的事。 Oke, saya mengulang dan saya coba mengetes. 我重复一次，然后要考验你们。 Apa tujuan kita berdoa? 我们祷告的目的是什么？ Tujuan utama kita berdoa apa? 我们祷告的目的是什么？ Masih ingat tidak? Hah? Mengakui kelemahan. Oke, ada lagi yang lain? Bagus, ada lagi? Masih ingat gak statement saya? 我刚才说的，你们记得吗？ Kita berdoa bukan oleh karena solusi. 我们祷告不是因为要找出路， Tetapi kita berdoa oleh karena relasi. 我们祷告是因为要与上帝建立关系。 Kalau Anda berdoa oleh karena solusi orientasi doa kalian, 如果我们祷告的目的是因为要找问题的出路， mungkin engkau bisa kecewa. 可能你会感到失望， Mungkin engkau bisa males lagi untuk berdoa. 可能你会懒得祷告， Karena landasan Anda berdoa adalah solusi. 因为你祷告的基础是找出路。 Tetapi jika Anda berdoa oleh karena relasi dengan Tuhan, 但是如果你祷告，因为你想与上帝建立关系， Anda membangun kerohanian kita di dalam dasar yang kokoh. 那你就把你的属灵生命建立在一个稳固的磐石上， Maka hasilnya apapun itu bukan menjadi yang terutama. 结果不是最重要的， Karena Anda tahu ketika Anda berdoa menjalin relasi dengan Tuhan, 因为你知道，当你透过祷告与上帝建立关系， membuat engkau tidak mungkin tidak berdoa. 使你不可能不祷告。 Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau ingin mendengar ada 15 landasan pondasi yang membuat engkau bisa tetap teguh dalam kerohanian di dalam pembinaan. Nanti jam 11 saya akan ungkapkan ada 15 landasan yang kokoh. 如果你们想要学习这个15个稳固的基础，在我们的属灵生命，在我们下午的培训班，你们可以参加。 Tes lagi yang kedua. 然后第二个要 Ini 考验你 sudah 们的， pernah saya sampaikan juga. 我也已经告诉过你们， Apa yang membuat kita bersuka cita di dalam pelayanan? 是什么使我们在侍奉当中可以感到喜乐呢？ Ayo Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mengerti landasan ini, Anda akan tetap semangat melayani Tuhan. 如果你明白这个基础、这个原则的话，你会仍然殷勤的服侍上帝。 Oke, coba saya tanya lagi, apa yang membuat kita bersuka cita dalam pelayanan?
我再问你们一次，是什么使我们在服侍当中感到喜乐？ Apa? 什么？ Hah? Kita butuh akan pelayanan. Bagus, ada lagi jawaban yang lain? Bergembira nggak Tuhan? Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Bapak, Ibu, Saudara. 亲爱的弟兄姐妹， Murid-murid Tuhan Yesus 耶稣的门徒 pernah diutus berdua. 曾经被派出两 Mereka 个人一 diberikan 队， kuasa mengusir setan. 他们被赐予能力去赶鬼。 Ketika mereka pulang, 当他们回到耶稣的面 mereka 前， begitu bersuka cita. 他们何等的喜乐！ Karena setan-setan pun takluk di dalam nama Tuhan Yesus. 因为连魔鬼都降服在耶稣的名字里， Tuhan Yesus mengakui pelayanan mereka. 耶稣承认了他们的服侍， Tetapi Tuhan Yesus memberitahu mereka, 但是主耶稣告诉他们： bersukacitalah 喜乐吧， bukan oleh karena setan-setan itu takluk kepada engkau. 不是因为那些魔鬼降服在你的面前， Tetapi bersukacitalah oleh karena apa? 但是你们要喜乐，因为什么？ Namamu tercatat di surga. 你的名字已经记载在天国， Inilah landasan kita bersukacita di dalam pelayanan. 这就是我们在服侍里喜乐的基础。 Bukan karena prestasi, 不是因为我们的成就， tetapi oleh karena nama kita sudah tercatat di dalam kerajaan surga. 而是因为我们的名字已经记载在天国里。 Landasan yang kuat inilah 这个稳固的基础， membuat engkau bisa tetap melayani. 使我们能够持续的服侍， Bukan hanya sekedar melayani. 不只是服侍， Engkau bisa tetap bersukacita melayani. 但是以喜乐的心服侍。 Untuk 13 lagi statement landasan yang kokoh membangun rumah di atas batu, silakan ikut pembinaan jam 11 siang nanti. 对于其他的13个原则，大家可以参加11点的培训班， Sehingga membuat engkau tidak mungkin tidak melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan. 好让大家不可能不去实行上帝话语所告诉我们的。 Nah, Daud juga mengatakan Allah yang dikenal adalah Allah yang mengampuni dosa. 大卫也告诉我们，我们的上帝是饶恕罪的上帝。 Dan ketika Daud mengatakan engkaulah yang menghapuskannya. 当大卫说是你赦免我们的过 Kata 犯， menghapus dalam bahasa aslinya itu adalah kafar. 在他的原文是 gafar， Yaitu menutupi atau mengadakan perdamaian. 它的含义就是遮盖或者是和好。 Daud secara jujur mengatakan dosa manusia lebih kuat daripada kemampuan manusia. 大卫诚实的说，人的罪往往胜过人的能 Bukan 力， tidak mungkin ini juga diperhadapkan bagi banyak orang Kristen. 不是不可能，很多基督徒也这样的经历过， Merasakan dosa yang begitu berat yang menimpa dia. 感觉被那么沉重的罪孽压住了他， Sama seperti seorang teolog reform dan juga pendeta dan penulis buku yang terkenal bernama Timothy Keller. 就好像一个著名的神学家和作者 Timothy Keller 所说的， Dia mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. 他说了一个很好的一句话： Kita lebih berdosa daripada apa yang kita kira. 我们比自己想象的更有罪、更堕落， Tetapi lebih dikasihi daripada apa yang kita bayangkan. 但也比自己敢想象的更蒙爱。 Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat ini baik-baik. 请你们仔细听这句话： Kita lebih berdosa daripada apa yang kita kira. 我们比自己想象的更有罪， Tetapi nyatanya kita lebih dikasihi daripada apa yang kita bayangkan. 但也比自己所想象的更蒙爱。 Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika kita jatuh ke dalam dosa, 当我们陷入最终， kita butuh Tuhan yang menyatakan kasih kepada kita. 我们需要上帝对我们彰显他的爱 Itu，sama seperti orang yang jatuh ke dalam lumpur 就好像一个跌入泥潭里 untuk 泥潭里， membersihkan lumpur yang ada di badannya. 这个跌入泥潭里的人需 Dia tidak 要 bisa 清理他的泥， mempergunakan lumpur yang ada untuk membersihkan dirinya. 他不可能用泥潭里的泥来清洁他自己， Karena lumpur yang ada itu juga sudah kotor. 因为那个泥潭里的泥也是污秽的。 Dulu saya teknisi komputer.
以前我是电脑的工程师， Ya kemana-mana dulu pakai antivirus. 以前到哪里我都有那个病毒软件。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， banyak pertanyaan dari customer kepada saya. 很多顾客问我， Di komputer saya sudah ada antivirus. 我的电脑里已经有防病毒的软件， Tapi kenapa komputer saya masih bisa ada virus? 那么为什么我的电脑还是能够中病毒呢？ Kemudian kenapa antivirus yang ada di komputer saya tidak bisa membersihkan virus? 而为什么我电脑里的这个防毒软件不能清洁我的病毒呢？ Jawabannya sederhana. 它的答案很简单， Karena antivirus yang ada di komputer itu pun sudah terinfeksi virus. 因为你电脑里面的防毒软件也已经染上了病毒， Oleh sebab itu komputer yang terinfeksi virus 所以中了病毒的电脑 tidak bisa mempergunakan antivirus yang ada di komputer itu untuk menghapus virus yang ada. 不可能用电脑里面的防毒软件来除清它的病毒。 Kita butuh antivirus dari luar. 我们需要从外在来的清除病毒的软件，一个清洁的， Untuk membersihkan antivirus yang ada di dalam komputer itu. 为了要清除那个电脑里面的已经染上病毒的软件。 Ketika semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, 当所有人类已经陷入最终， sesama manusia tidak bisa saling menyucikan. 我们人类彼此之间不可能互相洁净， Karena tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. 因为没有一个人是正义的。 Oleh sebab itulah Allah menjelma jadi manusia. 所以上帝需要道成肉身， Di dalam diri Yesus Kristus 就是透过耶稣基督 menyucikan kita, 洗净我们一切的罪孽， menyatakan kasih kepada kita. 对我们彰显他的爱。 Bapak Ibu Saudara, ini Allah yang mengampuni kita. 亲爱的弟兄姐妹，这就是赦免我们罪的上 Daud 帝。 juga mengenal Allah yang memberkati dan memberikan kelimpahan. Itu adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. 大卫也描述了关于掌管万有的上帝。 Daud melukiskan Tuhan yang menopang gunung-gunung dengan kekuatannya. 大卫描述了安定诸山的上帝， Dan pinggangnya berikatkan keperkasaan. 而他以他的大能束腰， Ini adalah bahasa anthropomorphis. 这是拟人化的言语 Itu，adalah bahasa yang dimanusiakan 是让人明白的话语， supaya manusia mengenal Tuhan itu bagaimana. 好让人知道上帝是怎么样的。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， pikiran manusia adalah terbatas. 人类的思想是有 Kita 限 tidak 的， mungkin mengenal Allah tak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. 我们不可能用我们有限的思想去想上帝是怎么样的。 Jika Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita, 如果上帝没有向我们彰显他自 maka 己， kita sama sekali tidak akan mengenal dirinya dengan benar. 那么我们完全不可能可以正确的认识他。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， Daud mengenal Allah 当我们认识上帝， yang berkuasa atas alam semesta, 他掌管了世界万物， Allah yang perkasa, 是一个有威严的上帝 yang，memelihara seluruh alam semesta, 他托住了整个宇宙， galaksi, bintang dan gunung dan lautan. 整个银河，然后有星辰，然后海洋。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， jika kita mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang demikian, 如果我们所认识的上帝是这样的上帝， apa hubungannya dalam kehidupan kita? 和我们的生活有什么关系呢？ Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah pemelihara alam semesta ini, 如果我们所敬拜的上帝是兼顾宇宙万物的上帝， adakah kehidupan kita yang tidak bisa dipelihara oleh Allah? 难道他不能兼顾你的生命吗？ Bapak Ibu Saudara, nanti siang jam 11 kita akan membahas tentang Allah Tritunggal. 这个下午11点，我们将要探讨关于三位一体的上帝。 Banyak orang Kristen tidak bisa mengerti tentang Allah Tritunggal. 很多的基督徒到现在不能明白三位一体的上帝。 Dan yang lebih penting lagi, 更重要的是， bagaimana pengaruh pemahaman kita Allah Tritunggal dalam kehidupan kita sehari-hari.
我们对三位一体上帝的了解如何影响我们日常的生 Bapak 活 Ibu Saudara, banyak orang memahami belajar doktrin itu tidak perlu. 很多人学习这个神学协议等等是不需要的。 Bapak Ibu Saudara, pelajaran doktrin bukan mengisi pengetahuan saja. 我们所学习的这一切协议，不只是为了要充满我们的知 Tetapi 识， bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. 但是我们如何把这些实行在我们的生活当中， Itu jauh lebih penting. 这些更加的重 Sama 要。 seperti ketika kita mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara alam semesta. 就好像当我们知道我们所敬拜的上帝是托住宇宙万物的上 Dan 帝， kita menghubungkannya di dalam kehidupan kita. 我们把它连接到我们的生命。 Wong alam semesta saja Tuhan sanggup memelihara. 我们的上帝连那么大的宇宙万物都能托住，都能兼 Apakah 顾， mungkin Tuhan tidak akan memelihara hidup kita? 难道他有可能不兼顾我们的生命吗？ Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa bernama Charles Spurgeon 有一个被上帝大大使用的上帝仆人，就叫史 mengatakan 布真。 pemeliharaan Allah adalah tangan Tuhan yang bekerja di balik sejarah manusia. 他说：“上帝的眷顾是上帝在历史手套中的手。 Allah memelihara manusia sejak manusia ada dalam dunia ini. 上帝眷顾人类，自从人类在世上开始。 Allah yang memelihara juga memelihara kita sekarang ini. 而那位上帝到现在也仍然的眷顾我们。 Dan Allah yang memelihara juga ada Allah yang akan memelihara manusia di masa yang akan datang. 而这位上帝也会眷顾未来的人。 Kesimpulannya, 总结呢？ kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menghapus dosa kita. 如果我们所敬拜的上帝是能够赦免我们的罪的上 Tuhan yang 帝， kita sembah adalah Tuhan yang mendengar doa kita. 我们敬拜的上帝是垂听我们祷告的上 Tuhan 帝。 yang kita sembah adalah Tuhan yang menopang seluruh alam semesta. 我们所敬拜的上帝是托住整个宇宙的上帝。 Adakah hal lain yang mustahil bagi dia? 在他还有什么难成的事吗？ Nah, inilah tujuan kita belajar siapa Allah itu. 这就是为什么我们学习上帝是谁是那么的重 Inilah 要。 tujuan kita belajar siapa Tuhan yang kita sembah. 这就是我们学习我们所敬拜的上帝是谁的主要目 Bapak 的。 Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Ini 妹， poin pertama. 这是第一个真理。 Poin kedua, 第二个真理， mengenali kelimpahan yang Tuhan datangkan. 认识上帝所赐的真正丰盛。 Tadi mengenali Tuhan yang mendatangkan kelimpahan. 刚才我们已经认识了那位赐丰盛的上帝。 Poin kedua, kita mengenali kelimpahan yang Tuhan datangkan. 现在我们要认识上帝所赐的丰盛。 Ayat 4 dan 9 sampai 13. Mazmur 65 ayat 4, 9 sampai 13. Perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ayat 9. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memangkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. 诗篇65章4节，你所拣选使他亲近你，住在你院中的，这人便以为有福。我们必因你积所你圣殿的美福知足了。诗篇65篇9到13节，你坚固地降下透雨，使地大的肥美。神的河满了水，你这样浇灌了地，好为人预备五格。
你浇透地的犁沟，润平犁基，降甘霖，使它软和，其中发长的蒙你赐福。你恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油，滴在旷野的草场上。小山以欢乐束腰，草场的羊群为一，谷中也长满了五革。这一切都要欢呼歌唱。Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan baik-baik struktur daripada kitab Mazmur ini, 如果我们仔细看这个诗篇的结构， maka kita akan memahami ini bukan sekedar tulisan daripada Daud. 我们了解这不是那么简单的一首诗。 Kita akan melihat ada Roh Kudus yang berkarya di dalam tulisan daripada Daud ini. 我们可以看到圣灵透过大卫写下了这首诗。 Perhatikan baik-baik setelah Daud memperkenalkan siapa Tuhan itu. 我们看，当大卫介绍了上帝是谁， Ayat selanjutnya dia memberitahu apa yang Tuhan limpahkan. 接下来他就讲述了上帝所赐的一切。 Dan hal yang perlu kita perhatikan lagi adalah 而我们需要注意的是， ada dua macam kelimpahan yang Tuhan limpahkan. 在这里上帝所赐的丰盛有两种。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， lebih memperkenalkan Tuhan terlebih dahulu baru memperkenalkan kelimpahan yang ada. 大卫先介绍上帝是谁，然后介绍上帝所赐的丰盛。 Ini adalah pola yang penting dalam kehidupan orang percaya. 这对我们信徒来说是一个重要的模式。 Pengenalan kita akan pribadi Tuhan mendahului penerimaan berkat Tuhan. 认识上帝优先于接受上帝的福分。 Dengan kata lain, pengenalan kita akan Tuhan jauh lebih penting daripada apa yang Tuhan berikan bagi kita. 换句话来说，对于上帝的认识优先于上帝福分的领受。 Perhatikan kelimpahan yang Tuhan berikan. 我们仔细看上帝所赐的丰盛。 Yang pertama, 第一， kelimpahan yang utama adalah hadirat Tuhan, ayat keempat. 就是第4节里记载的上帝的同在。 Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. 你所拣选使他亲近你，住在你宴中的这人便为有福。我们必因你居所，你圣殿的美福知足了。 Kata berbahagia di dalam ayat firman Tuhan ini dalam bahasa aslinya ini ada sebuah seruan sukacita. 在这里记载的有福，在它的原文是一种喜乐的呼喊。 Atau terjemahan lainnya, oh betapa bahagianya. 我们可以把它翻译成何等的喜乐。 Sama seperti apa yang dicatat di dalam Mazmur pasal 1. 就好像诗篇第1篇记载的， Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 不从恶人计谋，不站罪人道路，不做亵慢人的作为，这 Dan 人 kalau 变为 kita 有福。 perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini, 如果我们仔细看这个经文， apa yang menjadi sumber kebahagiaan? 它喜乐的根源是什么呢？ Bukan panen, 不是丰收， bukan hujan, 不是雨水， bukan karena gandum yang berlimpah-limpah, 也不是五格充盈， tetapi oleh karena dipilih oleh Tuhan, 但是因为被上帝拣选， dipanggil mendekat oleh Tuhan, 被呼召亲近上帝， dan diam di dalam pelatarannya. 并且住在他的院中。 Inilah kebahagiaan yang harus kita pahami. 这就是我们应该明白的喜乐， Karena ini berbicara tentang inisiatif Allah di dalam kehidupan manusia. 因为这个描述了上帝在我们人生里面的主动。 Ini kelimpahan utama yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. 这就是上帝彰显在我们生命的丰 Yang 盛， membuat kita berbahagia. 使我们能够感到喜乐。 Kemudian di sana juga ada kata kenyang. 然后那边有记载知 Dalam 足， bahasa aslinya ini artinya safah. 它的原文是沙发， Bukan berarti kenyang secara perut, 不仅是代表腹中的饱足， tetapi kenyang jiwa, 但是我们灵魂得以饱足， kepuasan batin, 然后我们的内心也得以满足， dan dicukupkan secara utuh. 然后我们全然的得以供 Ini 应。 adalah kepuasan yang tidak bisa diperoleh oleh karena material dunia ini.
这种的满足，我们不可能可以从世界上的一些物质获得。 Saya kembali mengingatkan kita. 我再次提醒大家， Di dalam Alkitab ada sebuah kitab yang berbicara segala sesuatu adalah sia-sia. 在圣经有一本书呢，诉说了一切都是徒然的，没有用的， 一切都是虚空。一切都是虚空的。 Bapak Ibu Saudara, kitab apa ini? Kitab apa? Kitab Pengkhotbah. 这就是传道书， Kitab Pengkhotbah ini berbicara tentang seorang raja. 这讲述关于一位王， Yaitu raja siapa? 是谁呢？ Raja Salomo. 是所罗门王。 Dia punya harta. 他有很多的财富， Dia punya tahta. 他有位置， Dia punya wanita. 他有王位，他有女人， Wanitanya ada berapa? 他有几个女人呢？ Wanitanya ada berapa? 他有几个女人？ Wanitanya ada 1000. 他有1000个女人。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， bukankah ini yang dicari manusia pada umumnya? 这不是人通常所寻找的东西 Harta, 吗？就是财富、 tahta, 地位、 wanita. 女人。 Tetapi Raja Salomo ketika telah memperoleh ini semua, 但是当所罗门王获得这一切， dia mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. 他却说这一切都是虚空的。 Mengapa sia-sia? 为什么是虚空的呢？ Karena semua yang diperoleh tidak bisa memberikan kepuasan penuh. 因为他获得的这一切不能给他满足， Karena semua yang diperoleh tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. 因为他获得的这一切他不能完全的去控制， Karena semua yang diperoleh bersifat sementara. 因为他获得的这一切都是短暂的。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan orang yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. 传道书也说，那些爱钱财的人不会因钱财感到满足， Orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaannya. 那些爱财富的人不会因财富而感到满足。 Bapak Ibu Saudara, ini juga disampaikan oleh Daud. 这也是大卫所说的。 Sesungguhnya apa yang ada dalam dunia ini tidak bisa memberikan kepuasan yang penuh. 其实世上所有的一切都不可能给我们完全的满足， Dunia hanya bisa memberikan kenyang sesaat. 世界只能够给我们短暂的饱足， Tuhan memberi kenyang yang menetap. 但是上帝给我们永恒的满足， Inilah yang perlu kita sama-sama pahami. 这就是我们需要注意的事。 Kemudian kelimpahan yang kedua yang Daud nyatakan, 然后第二个，像大卫所说的丰盛， kelimpahan material sebagai ekstensi. 物质的丰盛是一个延伸或者附加的。 Ya, kelimpahan material hanya sebagai tambahan. 这个物质的丰盛呢，只是一个附加的。 Setelah ayat keempat, kita melihat kelimpahan secara rohani. 这个第4节里面记载，当我们看到灵魂的丰盛之后， Ayat selanjutnya, Daud menyampaikan kelimpahan secara jasmani. 接下来大卫就诉说了我们肉体上的丰盛， Tuhan yang mengindahkan tanah. 就是上帝兼顾了大地， Batang air yang penuh air. 神的河满了水， Gandum yang disediakan. 五歌得以满足， Hujan yang membasahi tanah. 然后甘霖滋润田地， Padang gurun yang menitik. 然后还有肥沃的， Nah, bukit yang bersorak-sorai. 然后有旷野在唱歌， Padang rumput berpakaian kawanan domba. 草场披上了山 Lembah 羊， yang berselimutkan gandum. 然后有山谷也长满了五格， Semua ungkapan puisi daripada Daud. 这就是大卫写下的诗， Tentang kelimpahan yang daripada Tuhan meluap-luap. 就是上帝给的丰盛是满意的， Membuat seluruh alam bersuka cita. 使全地都欢唱。 Ini bukan sekedar cukup. 这不只是足够， Ini adalah kelimpahan yang membuat orang bersorak-sorai. 这是一种丰盛，直到全地都要欢唱。 Tetapi ingat, kelimpahan ini bersifat tambahan.
但是我们要记住，这样的丰盛只是一种延伸或者是附加。 Ketika kita kenyang di rumah Tuhan, 当我们在上帝的殿里饱 maka 足 kita 的时 bisa 候， menikmati berkat Tuhan di dunia dengan perspektif yang benar. 我们就能以正确的视角去享受上帝所赐的世上的福分。 Kita mengerti apa tujuan saya beribadah. 我们明白，我们敬拜上帝是有什么目的， Sehingga kita mengerti mengapa kita menyembah Tuhan. 我们也明白我们为什么要敬拜上帝。 Kita harus mengerti yang primer dan yang sekunder. 我们必须要了解什么是主要的，什么是次要的。 Apa tujuan telinga? 我们耳朵的目的是什么呢？ Hah? Apa tujuan telinga? 我们有耳朵，目的是什么呢？ Hah? Bapak Ibu Saudara? Untuk mendengar. 是为了要聆听。 Tapi kalau saya katakan tujuan telinga untuk gantungan kacamata, benar atau salah? 如果我说我的耳朵是用来撑住我的眼镜的，对吗？ Hah? Benar tidak? Salah tidak? 错吗？对吗？ Salah tidak? 错吗？ Tujuan telinga sebagai gantungan kacamata, salah atau benar? 如果我的耳朵是给我用来放我的眼镜的那个，对吗？ Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Tujuan utama primer dari telinga adalah mendengar. 我们的耳朵主要的目的是为了要聆听， Tujuan tambahan sekunder dari telinga adalah gantungan kacamata. 它的次要的用处是我们可以放我们的眼镜。 Kita harus bisa mengerti apa tujuan primer kita menyembah Tuhan dengan tujuan sekunder kita menyembah Tuhan. 我们也必须能够分辨我们敬拜上帝的主要目的和次要的目的， Jangan sekunder menjadi primer dan yang primer jadi sekunder. 不要次要的变成主要，主要的变成次要。 Ini sesuatu hal yang penting untuk kita pahami. 这是我们必须明白的一件事， Supaya engkau dan saya tetap bisa beribadah pada Tuhan. 好让我们可以坚持来敬拜赞美 Supaya 上 engkau 帝， dan saya tetap setia menyembah Tuhan. 好让我们能够忠心的敬拜我们 Oleh 的上 sebab itu 帝。 jangan ciptakan Tuhan versi kita. 所以，我们不要去塑造我们版本的上帝。 Di dalam kehidupan Tuhan Yesus pernah mengajar sebuah perumpamaan. 在耶稣的生命里，他曾经教导过一个比 Ada 喻。 seorang raja yang mengutus utusannya mengundang orang-orang yang dipilihnya. 一个王想要摆设宴席，然后他差派人去邀请一些人， Tetapi orang-orang itu menolak. 但是有许多人拒绝， Ada banyak alasan. 有很多的原因， Ada sibuk bekerja, 有的很忙于工作， ada yang sibuk di ladang, 有的忙于在田里工 ada yang 作， sibuk juga urusan pribadi. 有的忙于私事， Semua alasan mereka masuk akal. 他们的理由都很合理， Tetapi sesungguhnya mereka telah kehilangan yang paling utama. 但是他们却失去了最重要的， Yaitu bertemu dengan hadirat raja. 就是和王一起同在。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Datang kepada Tuhan 来到上帝的面前， bukan oleh karena kita sempat atau tidak sempat. 不是关于我们有没有时间， Bukan oleh karena kita mau atau tidak mau. 也不是关于我们愿不愿意， Tetapi siapa yang menjadi prioritas kehidupan? 但是问题是我们的生命的优先是什么？ Apakah Tuhan menjadi prioritas kehidupanmu? 我们是否把上帝放在首位？ Kalau Tuhan menjadi prioritas kehidupanmu, 如果上帝在我们的生命是首位的， maka semua alasan itu bukan alasan. 那么所有的借口、所有的理由不再是理由。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， tidak salah kita datang ke gereja kalau kita sedang menghadapi masalah berat. 如果我们正面对困难的时候来到教会是没有错的。 Tuhan bisa memakai masalah berat untuk menarik kita datang di hadiratnya. 上帝可以借着严重的问题来吸引我们来到教会， Tetapi hal yang perlu kita pahami, 但是我们必须理解的是， apakah kita hanya datang kepada Tuhan ketika itu cocok dengan keinginan kita? 我们是否来到上帝的面前，当那上帝合乎我们的心意？ Ada seorang pemuda
berkali-kali membawa pacarnya menjumpai mamanya, tetapi selalu ditolak oleh mamanya. 有一个青年人，他好多次带他的女朋友见他的妈妈，但是他的妈妈每次都拒绝， Sudah 12 kali. 已经12次了。 Setiap kali mamanya melihat pacarnya pasti ada alasan untuk tidak setuju. 每次当他的妈妈看到他的女朋友，一定有理由拒绝这位女朋 Ada 友。 yang kata mamanya cerewet. 有些他的妈妈说太唠叨了， Ada yang dianggap sikapnya tidak sopan sama orang tua. 有些他认为对老人家不够礼貌， Ada yang dianggap tidak pandai masak. 然后有的被嫌弃不会做饭。 Wah, pemuda ini pusing 7 keliling. 这个青年人就很烦。 Bayangkan sudah 12 kali. 你们想象一下，已经12次了。 Bawa pacarnya ke rumah selalu ditolak oleh mamanya. 每次带回家，他的母亲都拒绝。 Sampai suatu kali 直到有一天呢， ketika dia curhat sama temannya, 当他向他的朋友倾诉这件事的时候， temannya berikan saran kepada dia. 他的朋友就劝他说 Saya berikan nasihat buat kamu.：“ 我劝你， Kalau begitu kamu cari pacar yang mirip wajah mamamu. 既然如此，你就找一个长得像你母亲的女朋友吧。 Wah, pemuda ini lihat ini usul yang baik. ”这个青年人觉得真是一个好建议， Kalau tidak, saya seumur hidup tidak akan menikah. 要不然我一辈子都不用娶老婆了。 Akhirnya dia menjumpai seorang wanita yang wajahnya bulat mirip mamanya. 然后他找到了一个女人，她的脸圆圆的，就好像她妈妈一样， Rambutnya keriting mirip mamanya. 然后有一头剪发，像她的母亲， Bibirnya tebel mirip mamanya. 然后她的嘴唇也厚厚的，像她的母亲一样， Bahkan sama-sama suka makan mie Hokkien. 甚至他们一样喜欢吃福建面。 Wah, ketika bawa wanita ini ataupun pacarnya berjumpa dengan mamanya. 当他带他的女朋友见他的妈妈的时候， Benar sekali, mamanya senang sekali. 他的妈妈就很开心。 Kamu anak yang pintar. 你真的是很聪明的孩子。 Wah, dia beritahu kepada temannya. 他告诉他的朋友们 Terima kasih nasihatmu, bro. 谢谢你的你的建议啊， Mama 兄弟 saya。sekarang sudah senang 我的妈妈现在非常的高兴， dengan pacar saya. 她喜欢我的女朋友， Kemudian tiba-tiba wajahnya berubah. 然后她又变脸了， Buram. 愁眉苦脸。 Temannya heran, kenapa? 她的朋友问她又做什么 Dia 呀？ katakan masalah baru muncul. 又有新的问题来了。 Sekarang giliran papa saya tidak setuju. 现在轮到我的爸爸不喜欢了。 Rupanya papanya tidak setuju pacarnya mirip mamanya. 原来的爸爸不同意，不喜欢他的女朋友长得像他妈妈。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ya seringkali kita ingin cari Tuhan sesuai dengan keinginan kita. 很多时候我们寻找上帝，按照我们自己的心意， Kita ingin mencari Tuhan sesuai dengan versi kita. 我们想要寻找我们版本的上帝， Kita mau Tuhan juga selalu setuju keinginan kita. 我们想要上帝总是赞同我们的决定。 Kalau bisa dengar khotbah, jangan khotbah yang menyinggung perasaan saya. 如果能的话，听到也不要说到我的感情， Khotbah 不 yang 要 tidak, 伤到我的感情， khotbah yang tidak menegur dosa. 不责备罪恶的道。 Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika Tuhan sesuai dengan selera kita, 当上帝符合我们的胃口， kita merasa senang. 我们感到很欢喜。 Tetapi ketika firman Tuhan seakan-akan menegur kita, 但是当真理指责我们的时候， seakan-akan kita mulai tidak tahan. 我们开始感觉不能忍受。 Padahal kelimpahan sejati bukan datang dari Tuhan yang cocok dengan maunya kita. 然而，真正的丰盛并不是出于那位符合我们心意的上帝。 Kelimpahan sejati dimulai daripada Tuhan yang membentuk hati kita cocok dengan kehendak Dia. 真正的丰盛来自于那位塑造我们的心，使我们合乎他旨意的上帝。 Pemahaman inilah yang membuat kita bisa terus mencari Tuhan. 这种的理解使我们能够继续寻找上帝。 Yang terakhir,
最后， mengenali tujuan Tuhan memberi kelimpahan. 认识上帝赐下丰盛的目的。 Pasal 65 ayat 1, 8 dan 13. 诗篇69章1、8、13节。 Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian bagi mula puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepada mula orang membayar najar. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. 交与灵长大卫的诗歌，神啊，在西安人都等候赞美你，所喜的宴也要向你偿还。住在地极的人因你的神迹惧怕，你使日出日落之地都欢呼。草场以羊群为衣，谷中也长满了五格，这一切都要欢呼歌唱。 Di dalam ayat firman Tuhan ini berkata bersorak-sorai berulang kali. 在这里不断的重复欢呼歌唱， Orang yang di ujung bumi takut dan bersorak. 地极的人敬畏欢呼， Padang rumput dan bukit bersorak. 草场与小山同声欢乐， Lembah bersorak dan bernyanyi. 山谷也欢呼歌唱。 Kalau kita memperhatikan seluruh ciptaan Tuhan memuji Tuhan. 如果我们看到这个全宇宙的受造物都赞美 Inilah 上帝， tujuan kelimpahan yang Tuhan datangkan. 这就是丰盛生命的最终目的。 Bila alam semesta saja bersorak-sorai, 如果世界万物都欢呼歌唱， apakah manusia harus berdiam diri? 我们岂能沉默呢？ Tuhan memberikan kelimpahan bukan supaya kita berkata, aku hebat. 上帝赐给我们丰盛，不是要我们说看啊，我多么的了不 Atau 起， memberitahu kepada orang, aku orang yang diberkati. 或者告诉其他的人，我是一个那么蒙福的人。 Tetapi ketika kita diberkati, 但是当我们蒙福的时候， tujuan kita diberkati adalah supaya kita mengatakan, lihat betapa baiknya Tuhan kita. 我们蒙福的目的是要我们说，看啊，我们上帝何等的良善， Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, 是为了彰显上帝的荣 untuk 耀， menyatakan sukacita sejati, 是为了带来真正的喜乐， dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. 也成为他人的祝福。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， 2 hari yang lalu saya diajak seorang sahabat makan siang bersama dengan anggota dewan. 2天前呢，我的朋友邀请我和一位议员共享午 Ya, 餐， anggota dewan itu bersama dengan istrinya. 而这位议员呢和他的妻子在一起。 Dalam kesaksian yang dia sampaikan, 在他诉说的见证里， dia mengatakan masa lalunya adalah dari keluarga yang susah. 他说他过去的日子很艰难， Hidup dalam kemiskinan. 活在贫穷当中， Oleh karena dia pernah merasakan pahitnya kehidupan, 因为他已经亲身尝过人生的痛苦， sehingga sekarang ketika dia sudah menjadi anggota dewan dan sudah punya keuangan yang membaik, dia rajin melakukan kegiatan sosial. 所以今天当他变成一位议员，甚至他有财富的时候，他就很努力的去做善 Dia 功。 melakukan kegiatan sosial dengan penuh sukacita. 他做这些公益的善功，带着喜乐的心。 Dan yang luar biasa, dia berulang kali mengatakan sebuah kalimat. 更了不起的是，他反复的说 Saya melakukan kegiatan sosial bukan supaya saya dapat pahala. 我做这些善事，不是为了要积功德或者得到什么回报。 Dia melakukan ini karena dia ingat masa lalunya yang susah. 他这样做是因为他记得他以前也那么的痛苦。 Dia bukan orang Kristen. 他不是一个基督徒， Tetapi hatinya digerakkan oleh empati dan pengalaman hidupnya sendiri. 但是他的心有同理心，并且他的亲身经历。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Bila orang-orang yang non-Kristen saja bisa berpikir demikian. 如果一个未信主的人也能够这样想， Dan bisa melakukan kebajikan dengan penuh sukacita. 也可以带着喜乐的心去 Bukannya 做善事。 Bukankah kita sebagai pengikut Kristus harus melakukan yang jauh lebih baik daripadanya? 我们身为基督徒，不应该做得更好吗？ Kita yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. 我们已经领受了上帝的恩典， Kita yang telah menerima kelimpahan yang daripada Tuhan.
我们已经领受了从上帝而来的丰盛， Kita hidup bukan untuk aku, 我们活着不再为自己， tetapi untuk sesama. 而是为了他人。 Tuhan memberkati kita bukan supaya kita berhenti di titik aku diberkati, 上帝祝福我们，不是要我们停留在我们蒙福这个点， tetapi supaya kita bisa menjadi alat berkat bagi sesama. 但是要让我们成为他人的祝福。 2 Korintus 9 ayat 8. 格林多后书9章8节， Ayo mari kita sama-sama baca. 我们一起读。 Mari kita sama baca. 1, 2, 3 ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。 Tujuan daripada berkelimpahan yang Tuhan datangkan 神赐给我们丰盛的生活， bukan berhenti supaya kita berkecukupan di dalam segala sesuatu saja, 不是要我们停留在我们在各样的事上都有余， supaya kita juga berkelebihan di dalam kebajikan. 但是也要我们能在各样的善事中多行。 Ini adalah rumus daripada firman Tuhan. 这就是上帝话语的原则。 Dan Anda bisa melihat banyak ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan nas firman Tuhan ini. 我们也可以看到很多的经文 Kalau 和 Anda- 这个有关系。 Kalau Anda turun daripada tangga, 如果你从这个楼梯下 di 去， dinding ada slogan daripada gereja kita. 我们的墙壁有我们的教会的口号： Love God, 爱神、 love people, 爱人， reach the lost. 得着那些丧失的人。 Ini untuk memberitahu kepada kita 这些是告诉我们说， keberadaan gereja kita, 我们教会的情况 mengasihi Tuhan, 就是要爱神、 mengasihi sesama, 爱人， dan menjangkau orang-orang yang terhilang. 寻找并且得着那些世上的人。 Oke, sebagai penutup, 作为总结， 3 kebenaran yang kita pelajari. 我们可以接到3个真理： Kenali Tuhan sebagai sumber kelimpahan, 认识上帝是丰盛的源头， yaitu Tuhan yang mendengar doa, 就是聆听祷告的上帝， Tuhan yang mengampuni dosa, 赦免罪孽的上帝， Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. 掌管宇宙万物的上帝。 Kemudian kebenaran kedua, 然后第2个真理， kenali kelimpahan sejati yang memuaskan jiwa, 认识那位真正使灵魂饱足的丰盛。 kelimpahan utama oleh karena dipilih, dipanggil, dan mendekat di dalam pelataran Tuhan. 主要的丰盛是被上帝拣选，蒙上帝被召亲近，住在上帝的宴 Kemudian 中。 kelimpahan material yang merupakan tambahan 然后物质的丰盛只是延伸或者附加， dan bukan tujuan utama. 而不是主要的目的。 Kemudian jangan ciptakan Tuhan versi kita. 然后也不要塑造我们版本的上帝。 Yang ketiga, 最后 kenali tujuan kelimpahan, 要认识丰盛的目的， memuliakan Tuhan, 就是要荣耀上帝， dan memberkati sesama. 并且祝福他 Agar 人。 seluruh alam bersorak-sorai 全地万物都在欢呼赞美他， memuji Tuhan. 赞美上帝。 Engkau dan saya dipanggil untuk menjadi saluran berkat. 你和我都蒙召成为他人祝福的管道， Oleh sebab itu, 所以 mulai minggu ini, 从这个星期起， mari kita praktekkan apa yang kita dengar 我们实践出来我们所聆听的， untuk memberkati orang lain 去祝福其他人， dengan kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kita, 透过上帝赐给我们的丰盛， baik itu kelimpahan rohani 无论是属灵上的丰 maupun 盛， kelimpahan jasmani. 或者是物质上的丰盛， Membantu rekan kerja kita yang sedang kesulitan, 帮助我们正在面对困难的同事， Anda bisa mendoakan mereka, 你可以为他们祷告， Anda bisa membantu dengan uang kalian. 可以透过金钱帮助他 Anda 们。 bisa memberi makanan kepada tetangga Anda yang membutuhkan. 你也可以送食物给你的邻居， Anda bisa mengirimkan kata-kata penghiburan kepada mereka yang sedang berduka. 也对那些正在忧伤的人送一句安慰 Anda 的 bisa juga 话， memberikan persembahan di luar kebiasaan untuk pelayanan. 也为主的施工献上额外的奉献， Atau sekedar meluangkan waktu mendengar keluhan sahabatmu atau seseorang.
或者只是花时间聆听他人的烦恼或者是倾诉。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， Anda dan saya diberkati berkelimpahan 你和我蒙丰盛的福分， untuk memberkati orang lain. 是为了要成为他人的福， Dan nama Tuhan dipermuliakan. 好让上帝的名得着荣耀。 Mari kita berdoa. 上帝祝福我们。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ketika dunia mengejarkan kelimpahan secara duniawi. Pada pagi hari ini Engkau juga mengajarkan kami kelimpahan yang sesungguhnya seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Lebih lagi Bapa, kami melakukan firman. Tolong kami Bapa untuk menggenapi apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berdoa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati.